Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk hari ini saya tak sempat nak sediakan slide, jadi saya terangkan berdasarkan kepada penggunaan buku teks, um, dan awak boleh rujuk kepada buku teks awak sendiri. Okey, so kita akan study tentang bab ke-10 iaitu seni reka grafik, typography. Objektif pembelajaran, selepas mempelajari tajuk ini, anda akan dapat menjelaskan definisi, jenis dan juga fungsi tipografi, membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses penghasilan karya tipografi, menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan rekaan tipografi dalam penghasilan karya dengan menggunakan imajinasi dan idea dengan kreatif, mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dengan penghasilan karya seni reka grafik. Okey, sejak zaman dahulu manusia ni telah mencipta pelbagai kaedah untuk berkomunikasi dan juga ia merupakan pemangkin kepada ketamadunan manusia, iaitu dengan terhasilnya tipografi. Okey, so zaman dulu kita berkomunikasi dengan cara macam mana? Kita hantar surat dengan burung, melalui burung, kita hantar telegram dan sebagainya. Tak ada lagi WhatsApp dan sebagainya. Tu dulu tak ada lagi. So sekarang ni dengan kemajuan teknologi perkomputeran dan perisian yang sangat pesat, rekaan type dapat dihasilkan dengan begitu meluas. So tulisan-tulisan ni dapat dihasilkan dengan sangat meluas. Terdapat pelbagai jenis muka type atau typeface pada komputer maupun peranti digital untuk digunakan bagi tujuan berkomunikasi. So, macam-macam jenis muka type dan juga typeface yang ada dalam komputer dan juga tab, handphone dan sebagainya untuk tujuan kita berkomunikasi. Bagi seorang pereka type, seorang pereka grafik, tipografi bukan sahaja berfungsi untuk menghasilkan tulisan yang sempurna untuk berkomunikasi, tetapi ia juga digunakan sebagai salah satu bentuk untuk ekspresi seni. So, bukan sahaja tulisan ini untuk tujuan untuk kita berkomunikasi, menyatakan sesuatu, tetapi ia juga bertujuan untuk meluahkan keindahan dalam seni. Tipografi merupakan satu daripada elemen penting dalam komunikasi visual. Jadi awak boleh lihat pada gambar rajah, gambar muka orang tu yang dihasilkan hanya dengan menggunakan susunan huruf-huruf saja, karya daripada Muhammad Syamil Sadli. Okey, kemudian karya catatan di bawah itu juga menggunakan typeface ataupun tulisan sahaja. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Standard pembelajaran persepsi seni standard pembelajaran 10.1.1 murid boleh menjelaskan definisi tipografi. 10.1.2 memerihalkan tentang tipografi dari segi aspek aplikasi tipografi, jenis type, klasifikasi type dan juga teknik tipografi ekspresi. Okey, persepsi seni. Definisi tipografi. Apa yang dimaksudkan dengan tipografi? Tipografi merupakan satu kemahiran seni dan teknik dalam menghasil dan menyusun jenis type dalam bentuk tulisan agar ia jelas, mudah dibaca dan menarik untuk dipaparkan. Jadi maksudnya di sini tipografi ini ialah kemahiran kita untuk susun tulisan-tulisan ataupun type-type dalam bentuk yang lebih jelas, mudah difahami, mudah dibaca dan mudah untuk dipaparkan. Istilah-istilah yang terdapat dalam tipografi merupakan banyak berkaitan dengan istilah yang dipakai dalam kaligrafi, iaitu satu contoh proses kesenian bagi menghasilkan huruf secara manual dan proses susunan type atau typesetting dalam teknologi percetakan yang diperkenalkan sejak abad ke-15 lagi. So, istilah-istilah ini banyak digunakan dalam kaligrafi. Apa dia kaligrafi? Kaligrafi ialah satu kesenian menghasilkan huruf menggunakan tangan. Teknik manual menggunakan tangan. Proses susunan type ataupun typesetting dan juga teknologi percetakan. Okey, awak boleh lihat pada gambar rajah, gambar foto 10.1, komputer dan perisian, desktop publishing. So, itu adalah contoh media yang kita boleh gunakan untuk kita menghasilkan huruf dan juga typesetting dan juga tipografi. Kemudian yang kedua, gambar foto 10.2 merupakan mesin cetak yang diperkenalkan oleh Gutenberg. So, itu adalah mesin cetak yang lama. Yang sekarang ni kita panggil sebagai printer. Okey, dulu printer tu macam tu. So, tujuan dia salah satu daripada bahan ataupun media yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan tipografi.
Okey, info seni. Perkataan tipografi berasal daripada bahasa Greek iaitu typos yang bermaksud tanda atau huruf, manakala graphikos juga pula bermaksud melukis. So, tipografi melukis tanda atau huruf. Cuba anda perhatikan di sekeliling anda dan kenal pasti objek yang mempunyai aspek tipografi. Bolehkah anda menyenaraikan objek-objek tersebut? So, tengok pada keadaan sekeliling awak, apa yang awak nampak. Ada tak tipografi digunakan? Okey, contohnya tipografi ada pada mana? Contohnya pada botol minuman, kalender, buku yang kita gunakan, semua ada tipografi. Dekat luar, plate motor, plate kereta, semua tu adalah tipografi. Dalam surat khabar, dalam surat dan sebagainya. Okey. Dalam TV yang kita tengok tu ada tulisan, iklan dan sebagainya. Okey, itu semua adalah tipografi. Aplikasi tipografi. Penggunaan tipografi saling berkait dengan keperluan berkomunikasi. Pemahaman terhadap kaedah tipografi yang betul membolehkan komunikasi dilakukan secara efisien. Tipografi bukan sahaja merangkumi rekaan huruf tetapi juga termasuk nombor, simbol dan juga ornamentasi. So, kita tengok di mana penggunaan tipografi ni. Contoh kepelbagaian aplikasi tipografi termasuklah pada yang pertama, papan tanda. Jadi, papan tanda ni memang adalah tipografi tulisan kan. Dia nak beritahu kita arah sesuatu, tempat ataupun sebagainya. Dengan menggunakan huruf, tanda baca ataupun simbol. Contohnya menggunakan simbol gambar toilet. Kita tahu kalau gambar perempuan itu adalah toilet perempuan, gambar lelaki itu adalah toilet lelaki. So, hanya dengan menggunakan simbol saja kita boleh berkomunikasi memberitahu bahawa itu adalah toilet. Okey. Tandas. Okey, contoh yang kedua ialah emoticon. Merupakan visual yang menggambarkan perasaan atau emosi melalui representasi ekspresi muka yang menggunakan jenis type, misalnya huruf, tanda baca dan juga simbol. Jadi, dengan menggunakan simbol-simbol ni, kita boleh mengekspresikan perasaan kita ataupun emosi kita. Contohnya, kalau kita marah, kita gunakan emoticon, sedang marah dan sebagainya. So, itu adalah contoh aplikasi tipografi. Kemudian yang seterusnya ialah grafiti. Grafiti dikaitkan dengan tulisan ataupun lukisan yang dihasilkan dalam pelbagai teknik menggunakan medium cat, khususnya cat semburan, pada dinding atau pelbagai sebarang permukaan yang kebiasaannya boleh dilihat oleh orang ramai. So, biasanya kita tengok grafiti ni pada mana? Bahagian mural kan, mural di belakang bangunan dan sebagainya yang dihasilkan menggunakan cat semburan cat, spray. Dihasilkan oleh golongan remaja. Biasanya remaja yang suka menggunakan teknik grafiti ni untuk meluahkan ekspresi mereka. Okey, kemudian yang keempat adalah poster. Poster ialah bahan bercetak pada kertas dan dalam saiz dan format yang tertentu. Ia berfungsi untuk menyampaikan maklumat atau promosi dengan menggunakan gabungan atau salah satu elemen grafik seperti tipografi, ilustrasi, fotografi dan sebagainya. So, poster ni sangat meluas digunakan untuk berkomunikasi. Dia menggunakan gabungan ataupun salah satu elemen, gabungan tulisan, gabungan ilustrasi dan foto dan sebagainya, ataupun hanya menggunakan foto saja atau elemen grafik yang lain sepertinya tipografi, tulisan dan juga ilustrasi dan sebagainya. Okey. Okey, kita beralih kepada jenis dan klasifikasi type. Sebagai pendedahan awal kepada tipografi, anda perlu mengetahui jenis klasifikasi type agar anda dapat menggunakan istilah ini dengan tepat dan serta membuat perbandingan. Teknologi maklumat komunikasi. Murid didedahkan dengan tipografi dalam penggunaan teks yang merupakan satu elemen bagi multimedia selain gambar, video, audio dan animasi. Okey, istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para peleka misalnya type, muka type atau typeface dan juga font adalah penting untuk difahami. So, istilah-istilah ini type, typesetting, font dan juga sebagainya, typeface dan sebagainya penting untuk awak fahamkan betul-betul. Istilah type biasanya digunakan secara umum dan sering dipadankan dengan istilah lain misalnya jenis type, klasifikasi type dan juga anatomi type. So, apa dia anatomi type tu sekejap lagi kita tunjuk. Okay, manakala penggunaan istilah muka type dan font juga merujuk kepada istilah yang lebih khusus. Terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan mereka bagi penggunaan istilah muka type dan font yang sering salah ertikan dalam konteks digital, Garamond atau
Times New Roman merujuk kepada muka type yang juga dikenali sebagai keluarga font, manakala Garamond Bold atau Times New Roman Regular pula merujuk kepada font. Hal ini bermakna muka type seperti Garamond boleh mempunyai beberapa set font seperti Garamond Regular, Garamond Italic, Garamond Bold dan sebagainya. So dalam tulisan tu awak boleh tengok kalau kita buka Words ataupun Publisher dan sebagainya, jenis tulisan tu dia ada Regular, Italic dan juga Bold. Kan? Lambang contohnya kita tengok dekat sini. Okey, di sini. Sini bold, italic dan biasalah underline lah sebagainya. Kalau yang ni biasa, kalau kita tekan bold, dia akan jadi macam ni lah, gelap. So itu adalah Garamond, apa kita panggil tadi? Font. Beberapa set font. Okey, contoh anatomi type. Merupakan struktur asas kepada setiap karakter huruf. Anatomi type ni merupakan karakter huruf. Pengetahuan terhadap anatomi type membolehkan mereka, khususnya mereka type ataupun typographer, mereka bentuk atau mengaplikasikan type dengan lebih baik. Contoh istilah yang biasa digunakan dalam anatomi type adalah seperti dalam Rajah 10.2. So gambar ni kecil sangat, saya besarkan. Kita tengok di sini. Okay, Rajah 10.2 antara istilah yang digunakan adalah anatomi type. So, awak boleh tengok yang ini adalah ketinggian. Antara huruf kecil ni tinggi dia sekata ya. Tinggi kita panggil sebagai ketinggian, X height. Kemudian yang ini adalah tapak dia, baseline. Semua kena sama saja, sama tapak dia, okey. Kemudian yang ini kita panggil sebagai big. Okey, bold, bulat ni bold, ni counter. Bahagian tengah-tengah O ni kita panggil counter. Sini pun kita panggil counter, okey. Crotch. Yang ini ialah pertemuan antara dua garisan, crotch. Kemudian stem. Garisan tegak ni kita panggil sebagai stem. Kemudian ear, dia ada telinga di sini. Kemudian shoulder, dia ada bulat-bulat di sini. Okey, shoulder. Kemudian ini kita panggil sebagai terminal. Terminal, yang ini serif. Yang ada ekor di bawah ni, yang ni semua adalah serif. Tulisan jenis serif. Okey, yang ada ekor ni kita panggil sebagai serif. Kalau macam ni, serif. Okey, ekor serif. Kalau tak ada ekor, sans serif. Okey. Ni ascender. Okey, bahagian yang dimerahkan ini adalah ascender, antara jarak di sini dan di sini. So itu dipanggil sebagai ascender. Okey, descender pula di bahagian bawah. Okey, antara baseline ni ke garisan yang di sini kita panggil sebagai descender. Okey, itu adalah istilah yang biasa digunakan pada anatomi type. Okey, contoh jenis type. Kita ada pelbagai contoh jenis type. Contoh dan perbandingan jenis type boleh dilihat melalui Rajah 10.3. Jenis type merangkumi huruf besar ataupun capitals, huruf kecil ataupun lowercase, small caps. Okey, small caps ni maksudnya tulisan yang dikecilkan. Okey, nombor biasa, simbol matematik, bahagi, campur, tolak dan sebagainya. Sum lah, apalah yang ni sum, okey. Simbol-simbol lain contohnya dollar, alias, original, copyright, dan sebagainya, okey. Itu adalah contoh jenis type yang boleh kita lihat melalui huruf kecil, huruf besar dan sebagainya. Okey, contoh klasifikasi type. Terdapat 6 contoh klasifikasi type, susah nak sebut. Iaitu old style. Old style ni tulisan jenis lama, biasa je. Kemudian traditional, apa beza old style dengan traditional? Kita boleh tengok daripada segi bold dia ni, bulat lebih sikit. Kemudian dia punya tapak yang ni, okey, yang ni ekor ni lebih, yang ini straight, yang ini dia macam condong sedikit. Kemudian modern. Apa beza modern dengan
traditional. Setiap tulisan ni dia ada karakter dia tersendiri. Okay, old style, sans serif, traditional, sans serif, modern, italic dan script italic. Okay. Sans serif, modern dan script italic. Okey, tengok beza antara sans serif dan juga slab serif. Sans serif dia tak ada echo, slab serif dia ada echo dua atas ni. Script pula dia lebih kepada tulisan condong italic. Okey, kemudian walaupun terdapat pelbagai muka type yang boleh didapati pada masa ini, secara umumnya ia boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori iaitu old style, traditional, modern, slab serif, sans serif dan script. Perbezaan yang ketara antara setiap klasifikasi type dapat dilihat melalui bentuk dan ketebalan garisan kecil pada hujung strok, kualiti ketebalan pada suatu garisan dalam huruf serif serta strok pada paksi menegak dan dalam keadaan yang serong atau lurus. Okey. Yang inilah yang dimaksudkan ni, tegak, serong, kemudian echo ni, strok ni, kualiti ketebalan, ada tebal, ada nipis, tebal, nipis. Ni tebal, tebal semua. Ni ada tebal, ada bahagian yang nipis. Okay, perkataan sans dalam bahasa Perancis bermaksud tanpa. Maka istilah sans serif membawa maksud tanpa serif. Sans serif, tanpa serif. Echo ni serif. Okay. Old style, Garamond Caslon. Ciri rekaan yang menekankan reka bentuk daripada lukisan teknikal secara manual mempunyai bentuk serif yang bersudut dan tumpul, strok tidak terlalu nipis dan kurang kontras. So, old style ni sifat dia macam ni. Contoh muka type Garamond dan juga Caslon. Kalau Garamond macam ni, okay, dia ada serif tu. Kemudian Caslon dia macam ni. Okay. Kemudian traditional. Traditional terhasil daripada modifikasi type old style menggabungkan ciri-ciri yang terdapat pada kedua-dua old style dan modern. Contoh muka type Baskerville dan juga Century School Book. So boleh tengoklah apa perbezaan dia daripada pada kita punya gambar yang kita lihat tadi. Okey, kemudian Bodoni atau Tifoni modern mempunyai ciri yang agak radikal berbanding old style dan juga tradisional kerana mempunyai strok tebal dan nipis yang sangat kontras, serif yang lurus serta paksi menegak. Kemudian serif mempunyai ciri strok serif yang ketara dan tebal, biasanya digunakan bagi tujuan hiasan yang mempunyai ciri kebolehbacaan yang rendah. Contoh muka type ni seperti Rockwell dan Egyptian. Kemudian sans serif, type ini tidak mempunyai serif, umumnya mempunyai saiz rekaan ataupun saiz rekaan atau strok yang sama dan berbentuk geometri. Contoh muka type ialah Arial dan juga Helvetica. Kemudian script diilhamkan daripada strok yang dihasilkan menggunakan berus atau pena. So, lebih kepada kaligrafinya. Secara umumnya, type ini mempunyai dua rekaan. Ciri rekaan iaitu casual ataupun formal. Contoh muka type ni adalah Grape Vibes dan juga Edwardian Script. Okey, so kita beralih kepada tipografi ekspresi. Apa dia tipografi ekspresi? Kita bukan sahaja membaca perkataan tetapi juga mampu membaca ekspresi pada reka bentuk tipografi itu sendiri. So, maksudnya hal ini demikian kerana tipografi ekspresi memberi penekanan kepada visual tersurat terhadap maksud tersirat daripada sesuatu perkataan yang ingin disampaikan. Selain itu, ciri-ciri reka bentuk yang terdapat pada setiap type boleh digunakan sebagai asas kepada rekaan baru dengan menggunakan daya imajinasi dan kreativiti. So, maksudnya tipografi ekspresi ini ialah cara kita meluahkan perasaan kita melalui penggunaan tulisan. Contoh tipografi ekspresi, onomatopoeia, konotasi type, personifikasi type dan juga figura type. Okey, apa dia onomatopoeia? Merupakan pembentukan atau penggunaan kata-kata yang meniru bunyi sesuatu semula jadi seperti aksi yang dikaitkan bersama aksi yang dikaitkan. Contohnya bang, boom, snap dan sebagainya. Onomatopoeia ni sering digunakan dalam seni komik. So, kalau dalam pop art sering digunakan onomatopoeia ni. Okey, contohnya bang, boom. Kalau boom dia tunjuk aksi macam meletup kan. Sekali dengan tulisan ekspresi tulisan boom tersebut. Kalau wow, ekspresi wow macam mana.
Okey, itu adalah onomatopoeia. Onomatopoeia. Okey, praktis yang tu, sebut tu. Okay, kemudian konotasi type. Konotasi sering digambarkan sebagai positif atau negatif yang berkaitan dengan hubungan emosi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Cuba anda bandingkan kedua-dua rekaan type yang digunakan di sebelah. Kedua-duanya mempunyai ayat sama namun membawa maksud yang berbeza berdasarkan konotasi type. Okey, contoh penggunaan ayat ini. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tulisan yang biasa menggunakan jenis skrip. So, kita tak ada nampak apa-apa kesan. Kalau dia gunakan tulisan jenis yang di bawah ni pula, tiada yang dapat memisahkan kita, ada pula tumpahan darah. So, dia dapat menyampaikan maksud yang berlainan. Okay. Walaupun tulisan yang sama ataupun ayat yang sama, tetapi ia dapat menyampaikan maksud yang berbeza berdasarkan kepada konotasi type yang digunakan. Okey, kemudian personifikasi type memberikan sifat dan kualiti yang terdapat pada manusia kepada sesuatu perkataan melalui metaforanya. Personifikasi type banyak digunakan oleh artis dalam karya seni visual bagi menyampaikan mesej dengan lebih menarik dan berkesan. Okey, contoh spooky. Spooky ni macam menakutkan kan. Jadi dia menggunakan tulisan yang menggambarkan image tersebut. Kemudian bounce. Bounce ni melompat atau melantun. Jadi digunakan tulisan tu untuk menggambarkan bahawa tulisan ni sedang melantun. Contoh lagi, jatuh. Perkataan jatuh tu digambarkan seperti ja di atas, tuh tu di bawah. So, dia dah tergolek ke bawah. Jadi nampak perkataan itu jatuh. Sama juga macam sejuk. Sejuk kita buat dalam keadaan dia beku, sejuk lah, beku berasap macam tu. So, personifikasi type ni menunjukkan bagaimana kita menggambarkan ayat tu dengan menggunakan tulisan. So, mesej tu dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Okey, yang seterusnya ialah figura type. Menghasilkan bentuk figura menggunakan reka bentuk type serta komposisi sejumlah muka type. Figura type menguji kemampuan untuk melihat bentuk dan rupa yang terdapat pada setiap rekaan type daripada perspektif yang berbeza. Okey, awak tengok pada gambar rajah chimpanzee ni, dia menggunakan tulisan-tulisan ataupun huruf-huruf. Huruf H ada, C ada, D ada, A ada, kat telinga dia guna C. Okay, dekat mata dia guna huruf O dan sebagainya. Ataupun dia gunakan tulisan yang sama, saya tak pasti. Kalau dalam ni dia tak berapa nak nampak sangat. Awak boleh tengok dalam buku teks awak sama ada dia menggunakan huruf yang sama ataupun tidak. Okey, jadi maksudnya penggunaan susunan huruf tersebut dapat menghasilkan satu figura yang menarik. Okey. Okey, itu sahaja untuk topik kali ini. Uji minda, sesuaikan minda, boleh buat dalam awak punya modul tu, tolong jawab modul yang saya telah berikan kepada awak untuk tajuk yang ni. Kalau dah buat minggu lepas, tolong hantar jawapan awak kepada saya. Kemudian kita akan buat terus kepada ekspresi seni. Okey, ekspresi seni di mana awak kena menggunakan tipografi ekspresi untuk menghasilkan karya melalui pelbagai sumber dan teknologi. Jadinya di sini awak diberi pilihan untuk menggunakan potongan tulisan daripada majalah ataupun surat khabar ataupun buku-buku mana sajalah yang ada tipografi. Gunakan dan gunakan daya kreativiti awak untuk menghasilkan ekspresi apa yang macam monyet tadi tu. Figura type. Okey, untuk kita hasilkan figura type. Jadi gunakan potongan tulisan daripada majalah ataupun surat khabar atau sebagainya. Susun mengikut
imej yang awak nak hasilkan. Okey, itu sahaja sehingga kita berjumpa lagi. Kalau ada apa-apa masalah, boleh terus PM saya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih.